الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq selaku pengurusi majlis, Tuan Imam Fadilatul Syekh Abu Mustaqim Khairul Ikhwan Al-Muqri, hafizahullah. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam perancangan kita sepatutnya pagi ini Fadilatul Syekh Dr. Johari Mat tetapi dia tak dapat hadir. Saya mengisi sebab ni lah, sementara kita nak sarapan. Lama dah orang duk bercakap, bila dia mari semayang di Perlis ni, dia rasa macam semayang di Mekah. Lama dah orang duk bercakap ni, dan saya pun orang Perlis ni lama lah duk dengar. Dia kata bila mai Perlis ni, bila kita salat, kita rasa macam kita salat di Masjidil Haram. Mungkin dia merujuk kepada tidak ada bismillah jahar, tidak ada doa dan sebagainya. Tapi bila saya yang duduk di Perlis mai pagi ni dengar tilawah bacaan imam, baru saya rasa macam semayang di Masjidil Haram. Bila dengar Ustaz Abu Mustaqim baca Quran, saya kata betul ya, macam kita semayang di belakang Imam Sudais sangat. Bacaan yang baik, subhanallah. Imam, salah satu daripada apa yang kita belajar daripada hadis, untuk menjadi imam, Nabi SAW meletakkan di antara syaratnya, dia boleh membaca aqra'uhum bi kitabillah, dia boleh membaca kitab Allah dengan baik, kerana itu akan membantu kepada khusyuknya salat. Dan diriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang kita baca juga, Nabi suka mendengar daripada kalangan sahabat bacaan Al-Quran. Kadang-kadang sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi jumpa dengan sahabat, Nabi suruh mereka baca Quran, Nabi nak dengar. Sehingga ada di kalangan sahabat kata, tak pelikkah kami membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Tuan? Dia perseganlah kan, Nabi suruh mereka baca, kemudian Nabi nak dengar bacaan mereka. Dan kadang-kadang Nabi puji suara-suara sahabat yang sedap. Nabi kata, engkau diberikan seruling daripada seruling Daud alaihissalam. Bila kita baca, kita rasa, satu orang sufi sebut zauq, satu perasaan. Demikianlah mukjizat Al-Quran. Walaupun sebahagian daripada kita tak faham pun Quran tu, tapi apabila bacaan itu dibaca dengan betul, dibaca dengan ikhlas, dia membekas di jiwa orang-orang beriman. Zadathum imana. Bila kita mendengar bacaan Al-Quran, iman kita secara automatik akan bertambah. Apatah lagi apabila imam sampai kepada ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga, tentang neraka. Rasa tu sehingga mengalirkan air mata. Tuan-tuan, kalau sampai pada ayat-ayat itu, di antara sunnah Nabi SAW dalam banyak hadis menyebut bahawa apabila sampai kepada ayat syurga, Nabi minta untuk masuk ke dalam syurga. Apabila imam membaca ayat-ayat tentang syurga, di antara sunnah Nabi di dalam salat, baginda doa meminta syurga.
Dan apabila sampai kepada ayat-ayat azab, kan, seperti bacaan imam tadi, kan, sampai kepada ayat-ayat azab, di antara sunnah Nabi berdoa di dalam salat, minta berlindung daripada azab itu. Selain daripada tuan-tuan teriak lah, bolehkah kita teriak dalam salat? Bahkan Nabi suruh kita menangis bila kita baca Quran. Nabi kata kalau tak boleh menangis, fatabakau, buat bagi menangis. Tapi yang ni dia balik kepada kebersihan hati, ya. Pagi ni kita nak bercakap tentang manhaj aqidah dalam Al-Quran. Tajuk ni besar, kan? Jawatan Urustia tadi mesej dia kata tajuk manhaj aqidah dalam Quran ni. Al-Quran ni daripada awal sampai habis dia bercakap tentang aqidah. Dan saya pun dimaklumkan sahabat saya Ustaz Abu Mustaqim dah bercakap tentang Al-Quran dan Tauhid. Kemudian Urustia maklum, kita kecilkan dengan kita fokus kepada kiamat, fokus kepada tajuk kiamat, kan? Eloklah kita pun hari-hari terakhir program ni kita bercakap tentang kiamat ni, mungkin boleh memperingatkan kita lah, kan? Sebab salah satu daripada hari kiamat ni, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, demikian juga Al-Qurtubi menyebut dalam At-Tadhkirah, dan ulama-ulama lain apabila mengulas tentang kiamat dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jal menyebut Al-Quran dengan pelbagai bentuk nama. Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut lebih kurang 50 nama yang merujuk kepada kiamat. Tuan-tuan dengar clear? Masjid ni di dalam sistem dia kadang-kadang ada problem sikit. Tapi masjid ni tuan-tuan jangan kata lebih kurang daulat ni. Al-Qurtubi dia ulas, dia kata kenapa Al-Quran menyebut tentang kiamat dengan banyak nama. Yaumul Jaza, Yaumul Hisab, kan, Yaumuddin, banyak nama, lebih kurang 50 lebih nama. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di antara sebab kenapa Allah Azza wa Jal apabila menyebut tentang kiamat dengan pelbagai nama, kerana ia memberi isyarat kepada besar dan dahsyatnya kiamat. Kata Qurtubi, satu benda tu bila dia besar ataupun dahsyat, ciri-ciri dia banyak nama yang kita sebut merujuk kepada perkara tersebut. Dan memang dalam Al-Quran kalau kita tengok, apabila Allah menceritakan tentang kiamat, satu peristiwa yang besar, satu peristiwa yang menggerikan, satu peristiwa yang boleh menyebabkan manusia yang mengandung keguguran, yang boleh menyebabkan orang yang sedang menyusukan anak mencampak jatuh anak tersebut. Maka bila kita bercakap tentang kiamat, dia satu benda yang besar. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita belik Quran ni, satu benda yang kita bersetuju, Allah Azza wa Jal selalu menggandingkan Al-Quran, dalam Al-Quran beriman kepada Allah dengan beriman kepada akhirat. Cuba tuan-tuan perhati tengok. Kalau tuan-tuan baca lah, kalau tuan-tuan tak baca, kalau memang dia tak ada pun tak baca. Setengah orang ni memang macam tu kan. Bila orang kata ada dia perbuat macam ni, dia kata tak ada, bukan tak ada, entah yang tak baca. Sebagaimana Allah menggandingkan salat dengan zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Selalu kita jumpa perintah salat dia dikembarkan, digandingkan dengan perintah zakat. Demikian juga kata Al-Quran, kata para ulama, Al-Quran sendiri bila dia sebut beriman kepada Allah, dia akan letakkan beriman dengan akhirat.
Tuan-tuan balik, tuan-tuan buat homework. Cari perkataan beriman kepada Allah, kita akan jumpa dalam ayat yang sama, dalam baris yang sama, beriman kepada akhirat. Demikian juga di dalam As-Sunnah. Nabi juga menggandingkan beriman kepada Allah dengan akhirat. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, gaya bahasa itu banyak kita jumpa dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tuan-tuan balik pergi tengok, buka tengok. Dan Allah tidak akan meletakkan sesuatu tanpa sebab atau hikmah di sebaliknya. Di antara yang disebut oleh mufassirun, kenapa Allah menggandingkan beriman kepada Allah tidak dengan beriman kepada Rasul, tidak dengan beriman kepada malaikat, tidak dengan beriman kepada kitab, tetapi gandengan yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jal ketika menyebut beriman kepada Dia diikuti dengan beriman kepada kiamat dan akhirat, untuk memberikan mesej yang besar kepada manusia bahawa untuk bagi kita sedar bahawa manusia ini dia datang daripada Allah dan akhirnya dia akan balik pada Allah pada kiamat nanti. Itu benda yang kita nak kena faham. Benda ini benda yang besar. Apabila Allah kata beriman kepada Allah dan hari akhirat, artinya manusia kena sedar kehidupan di dunia ini dia bermula daripada Allah Azza wa Jal dan dia akan kembali untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang dia buat di dunia ini di kiamat di hadapan Allah Azza wa Jal. Artinya dia bukan berhenti setakat itu sahaja. Ini kita nak bagi gambaran sebelum kita pergi kepada apa yang Quran sebut tentang kiamat secara umum lah. Tapi saya nak bagi tuan-tuan gambaran. Dan perkara inilah yang membezakan di antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ataupun orang kafir. Apabila manusia itu menerima bahawa dia tidak hidup hanya sia-sia, akhirnya segala apa yang dia lakukan dia akan dipertanggungjawabkan, dia akan disoal. Dan sebab itulah salah satu daripada nama kiamat Yaumul Jaza, dia akan dibalas di atas apa yang dia buat. Dan inilah yang memberikan suatu panduan dan tujuan matlamat kepada hidup ini, untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan, untuk kita menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita menanam pahala dan melakukan ibadah untuk kita tuai hasilnya di akhirat esok. Dia berbeza dengan kehidupan orang bukan Islam. Kalau kita tengok kehidupan orang kafir, mereka hidup semata-mata untuk mencari makan. Kehidupan orang kafir di dunia ni semata-mata bekerja. Kita bukan kata orang Islam tak perlu kerja. Kita bukan kata orang Islam berkampung di Masjid Alwi 24 jam. Setahun sepanjang 365 hari berkampung mengaji saja. Tak. Tetapi nak membezakan kehidupan kita ni, kehidupan yang ada penamatnya. Dan penamat itu tidak menunjukkan kesudahan. Kita akan dibangkitkan semula, akan ditimbang, dihisap, diberikan catatan. Membuatkan orang-orang yang beriman apabila mereka menjalani kehidupan ini, di samping mereka mencari apa yang Allah sediakan untuk mereka di dunia, mereka menggunakan perkara itu untuk mereka meraih syurga. Pasal itu orang Islam dia tak kerja sekadar kerja. Dia ada masa dia kerja, dia ada masa dia buat ibadah. Tapi orang kafir dalam kepala otak dia. Sebab tu tuan-tuan kena faham benda ni. Ini basic. Benda ni kalau kita tak boleh faham, akhirnya kehidupan kita sebagai orang yang beriman tidak akan ada bezanya dengan orang kafir. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan mangkit awal pagi ni nak main salat subuh,
Tuan-tuan kalau pergi ke Pekan Kangak ataupun orang yang tidur di Pekan Kangak, dia akan menyaksikan sebahagian besar orang kafir mungkin lebih awal bangun, tetapi tidak dengan nama ibadah, tetapi dengan nama ma'isyah, mencari kehidupan dunia. Maka yang membezakan kita kehidupan ini bukan semata-mata cari makan, bukan semata-mata kalut dengan kerja, dengan urusan dunia, tetapi kita menjadikan hidup ini sebagai tempat untuk kita kembali dan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan untuk kita. Sebab itu bila kita tengok orang bukan Islam siang malam kerja, cari makan, dan perkara itu ada sebahagian besarnya daripada kalangan kita orang Islam. Kita juga kita pergi mengaji sikit 2-3 hari di perkampungan sunnah kan. Ini pun setahun 2 kali ya. Jadi kita tak boleh kita sibuk. Obama nak mai. Dia kalut. Dia kalut. Kalut ni tak sudah kan. Kalut tak sudah. Tapi alhamdulillah sebahagian besar yang hadir pada perkampungan ini adalah orang-orang muda. Yang tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah sebut tentang Ashabul Kahf, cerita orang muda. Orang muda ni dia hebat. Bila dia main masjid, Tuhan angkat dia. Orang tua tak suruh pun memang dia main. Kalau dia tak main tu pelik. Kalau pergi masjid orang tua saja, orang tak pelik. Orang tak, oh betul ya masjid. Tapi tak apa, orang tua banyak di sini, semua anak murid saya, mereka memang biasa kena kata. Kalau tak kena kata tu dia pelik. Dia kata ustaz ni sakit perut ke demam tak kata kat kita lagi ni. Tapi bila kita masuk masjid, orang muda, kita keluar balik, oh tengok signboard kuk-kuk pasar raya. Oh dia kata betul ya masjid Alwi. Hebat Allah Taala angkat. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara 7 golongan yang disebut Bukhari Muslim, lelaki yang muda, syabun, syabab, nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh, dia membesar, dia dewasa dalam mengabdikan diri kepada Allah. Okey. Jadi beza kita dengan kafir, hidup kita ni bukan semata-mata hidup. Kalau kita hidup semata-mata hidup, cari makan, pagi kalut pergi market, siang berniaga, malam berniaga, cari duitnya. Kita tak ada beza dengan orang kafir. Tak ada yang membezakan kita dengan orang kafir. Ini bukan perbezaan main-main ni. Perbezaan di antara orang mukmin dengan orang kafir pada pola cara hidup, bagaimana dia menguruskan kehidupannya. Tuan-tuan boleh bertanya kepada diri tuan-tuan, sepanjang hidup tuan-tuan ni, apa yang tuan-tuan habiskan? Dia boleh memberikan beza tuan-tuan dengan orang bukan Islam. Sehingga orang bukan Islam, bila dia tengok sebahagian besar orang kita, dia pun tanya, tak mana bezanya hampa dengan aku? Orang bukan Islam bertanya, di mana bezanya orang Islam? Kalau nak kata dia jenis pergi kerja tak semayang, dia tengok kawan dia yang Islam tu pun lebih kurang, lebih teruk pada dia. Dia pun kadang-kadang pergi juga tokong. Teruk-teruk dia, kadang-kadang dia pergi juga tokong kan. Tapi orang Islam ni tak pergi langsung masjid. Maka benda-benda macam tu tuan-tuan, dia kena jadi muhasabah pagi untuk kita. Okey, mari kita tengok. Pertama tuan-tuan, beriman kepada kiamat ni benda yang besar yang kita sebut tadi, kan? Kerana cerita tentang kiamat macam cerita tentang tauhid. Apa maksud saya? Setiap para rasul, setiap rasul, para anbiya alaihimus salatu wassalam, bila mereka pergi kepada kaum mereka, ada 2 benda yang mereka akan sebut. Mai pilih rasul mana pun, umat mana pun, 2 benda ni menjadi mesej dan slogan yang sama.
Sebab kita kena tahu tuan-tuan, di antara benda yang berbeza di antara satu kaum dengan kaum yang lain, syariat. Pasal itu dalam sumber hukum, kalau tuan-tuan mengaji dalam usul fiqh, kita ada sebut satu usul ataupun satu sumber, syar'u man qablana, syariat umat terdahulu. Sebab hukum ni, syariah ni, kita kata syarak kan, hukum-hukum yang tuan-tuan mengaji hukum fiqh tu, di antara para rasul tak sama. Setiap kaum dia ada syariat, dia ada hukum, dia ada undang-undang dia sendiri. Dan benda tu berbeza di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Lepas itu kalau kita tengok kaum Musa alaihi salam, kalau dia nak bertaubat, dia kena buat apa? Faqtulu anfusakum, dia kena bunuh diri dia. Kaum Nabi Musa kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Tapi yang bunuh diri lah ni bukan kaum Nabi Musa lah. Tapi dia kena bunuh diri. Tapi kalau kita nak bertaubat, kita salat 2 rakaat, kita doa, kita merintih, kita mengaku, kita menyesal, kita berazam tak buat balik, Tuhan ampunkan dosa kita. Maknanya syariat ni tak sama. Tapi dua benda yang Rasul bawa sama. Baik Nuh alaihi salam, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, apa dia? Mengingatkan kaum mereka tentang apa? Satu, tauhid. Yang kedua, tentang hari kebangkitan semula. Mai pilah rasul apa pun, kempen para rasul, dakwah para rasul adalah mengingatkan manusia kepada mentauhidkan Allah dan mengingatkan kepada manusia bahawa kita akan dibangkitkan semula. Tuan-tuan boleh buka, tengok dalam banyak ayat, antaranya yang jelas dalam surah Az-Zumar ayat 71. Maknanya para rasul ni cakap mereka sama kan? Allah cerita bila dia bawa manusia ni pergi neraka. Bawa pergi neraka ni, dia pergi secara zumara. Dia ada rombongan tau. Dia akan pergi seorang-seorang, jangan bimbang. Kan? Kita ada geng nanti. Cuma kita tak tahu turn kita yang ke berapa lah. Tapi kita akan pergi ramai-ramai tau. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, dan kami akan bawa mereka ini secara beramai-ramai. Pergi 1 trip, 2 trip, 3 trip, pergi campak. Dalam surah Az-Zumar ayat 71, apabila sampai di pintu neraka, duk tunggu nak masuk, malaikat yang jaga tu tanya pada bakal penghuni neraka ni. Kan? Tanya. Alam ya'tikum rusul? Soalan dia simple ya. Alam ya'tikum rusul? Tidakkah datang kepada kamu rasul yang membacakan yatlu alaikum ayat mir rabbikum, yang membacakan kepada kamu tentang ayat-ayat Tuhan kamu, dan wayunziru, dan mengingatkan kamu tentang liqa, tentang pertemuan pada hari ini? Tak adakah rasul yang pergi cerita tentang neraka ni? Tak adakah rasul yang cerita tentang kiamat ni, yang mengingatkan kamu tentang dahsyatnya kiamat ni, yang sampai hampa nak masuk juga ni? Kan? Malaikat tanya, tak ada siapa ke pergi peringat, tak ada siapa ke pergi cerita, tak ada siapa ke pergi habaq, kata neraka ni teruk. Kok-kok lah mereka tak tahu. Tapi mereka jawab apa? Mereka kata, mai dah, habaq lah. Tuhan kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum melainkan setelah kami menghantar rasul untuk mengingatkan mereka. Malaikat tanya sinis.
Apa teruk sangat hampa ni? Tak ada tak orang pergi habaq-habaq kata teruk kok hampa boleh beringat tak mai. Tak, dia kata habaq kami tak mendengar. Artinya alam ya'tikum rusul. Tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul? Artinya rasul-rasul ni bila mereka datang, perkara yang mereka sebut menjadi slogan mereka, dakwah mereka, mengingatkan manusia kepada kiamat. Bagi tahu pada kaum mereka beringat bahawa manusia ni akan dibangkitkan. Mereka tidaklah hidup semata-mata hidup. Hidup ini adanya kebangkitan semula. Cerita habaq dahsyatnya neraka. Belungguk dalam Quran, dalam hadis cerita tentang dahsyatnya neraka. Kan? Tetapi benda tu tak masuk yang kita katakan dengan hidayah. Dan saya nak tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan nak balik ni kan? Kan? Tuan-tuan mai 2-3 hari ni buat apa? Tuan-tuan akan jawab menuntut ilmu. Yang ni benda ni soalan simple, soalan basic. Tuan-tuan mai ni tuan-tuan nak menuntut ilmu. Ada yang duduk daripada pagi ni macam kuliah subuh ni sampai tu forum. Duk kira tuang minyak atar dah. Kau tahu nak cover bau busuk. Punya semangat menuntut ilmu tak balik. Dia tanya duduk mana? Duduk Masjid Ali. Subhanallah. Kan? Tidur Masjid Ali. Semangat mai daripada jauh. Kan? Tapi orang yang duduk kok Masjid Ali ni tak mai juga. Hidayah. Tak payah duduk heran lah. Tanya, mana Kelantan? Mana Terengganu? Mana Perak? Mana Johor? Buat di mana ni? Buat di Perlis. Pergi di luar kedai makan. Tanya, orang mana? Orang Perlis. Oh, baru jumpa. Silap tempat. Tak buat saya orang Perlis, saya kata orang Perlis tak apalah. Tuan-tuan yang kata, tak saya kata. Dia pun kata tak, benda ni tak pelik. Nabi pun orang Mekah tolak. Orang Mekah tolak. Yang terima Nabi Salman Al-Farisi, mana halatoh Parsi, Suhaib Ar-Rumi, Rom. Orang Mekah tak terima. Bahkan diusir keluar. Hidayah dia tak mengenal negeri. Hidayah tak mengenal warna kulit. Hidayah mengenal manusia yang nak. Dia tak payah pelik kan? Sampai imam pun orang Kelantan. Keterbukaan Perlis. Walaupun negeri kecil tetapi peranannya besar. Tapi bila saya pergi mengajar di luar, soalan yang paling saya takut kali orang tanya tempat. Kata, ustaz orang mana? Saya kata, saya orang kampung. Kita nak duk elok pasal ada kes bila kita habaq Perlis, pui dia sengap, tak mau sembang dah. Kan bila kita ceramah, habis ceramah ni orang kita boleh tahu orang suka tak suka, dia bangkit mai salam apa semua kan. Bila kita tuan-tuan kena tahu tak, bila penceramah tu seronok, orang seronok ada kan. Di tempat lain kan orang mai salam dia apa semua, tangkap gambar apa. Tapi kalau dia assalamualaikum, orang membelah keluar. Tu dia kena muhasabah. Lepas tu dalam duk makan, tu ustaz orang mana cakap macam orang tahu. Dia nak tuduh Kedah tu paling. Kita orang kampung kalau habaq kita beza bang, kita seorang Perlis. Dia pun senang, macam terkejut, macam dengar malaikat maut tu. Dia pun mungkin pelik. Dia bimbang virus masih ada. Masa saya duduk mengaji dulu, tu hidayah yang kita kata hidayah. Jadi kita cerita kiamat ni. Kiamat ni dia benda saya duduk sebut dah. Ibu tuan-tuan nak pergi mana awal hari kan? Masa kita duduk mengaji dulu, kita kadang-kadang duduk buka lah kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita ni kan. Saya bersama Mufti apa semua. Ada orang kadang-kadang dia anti tau, dia tak suka, tapi dia tak dengar. Macam Nabi dulu lah. Nanti bila kita buka, dia pun duduk dengar lah dalam satu kelas lah. Dia kata betul ya ustaz ni kata. Kemah juga wujud dia. Dia pun tak tanya siapa. Dia kata siapa ni? Dia ni Dr. Asri. Dia ni bahaya, bukan boleh dengar sangat. Semua kita tak tengih kat atas. Hang ni nak dekat-dekat Yahudi ke ni? Tentang baca kan kisah Yahudi. Abdullah bin Salam yang kat Nabi. Kalau hang nak tahu Yahudi ni memang tak guna. Mereka ni tak boleh pakai. Jadi kita betul ya. Tak jangan panggil dia bawah. Hang tanya pasal aku. Tapi tanya.
Macam mana pandangan apa pada Abdullah bin Salam? Ui, dia ni bagus, dia ni orang bagus, anak bagus, keturunan bagus, baru puji melengit. Dia masuk Islam. Dia ni tak bagus ya, anak tak bagus. Dia boleh tukar on the spot time tu lah. Hidayah. Rasul dah mengingatkan kita. Dia bagi tahu tentang kiamat. Dia cerita Quran atau hadis, bila dia cerita kiamat, dia cerita apa? Dia cerita tentang sifat kiamat, tentang kejadian kiamat, apa yang akan berlaku, dibangkitkan semula, hisab, mizan. Tapi antara benda yang tak disebut dalam Al-Quran tentang kiamat juga dalam hadis, tarikh. Tak ada. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tahu hadis tu palsu, dia sebut tarikh. Ni cara nak tahu. Jadi kalau tuan-tuan jumpa hadis dia bagi tahu tarikh, tak payah duk telefon mufti, tak payah duk telefon Dr. Razaimi, tak payah duk telefon doktor apalah, tuan-tuan boleh buat keluar palsu. Pasal Quran dan hadis tak pernah sebut tentang tarikh. Kalau ada sebut, itu palsu. Dia kata hang baca habis dah. Tak baca habis. Betul hang tahu macam mana palsu. Pasal tarikh memang tak disebut. Tetapi ni dia kata talbis iblis ni. Bila dia ada satu trend tau. Ada lagi trend ni. Kononnya depa panggil i'jaz adadi. Nama tu kemah. Kalau pi kat orang kampung, tersandak pak imam. I'jaz adadi ni tahu apa maksud dia? Mukjizat nombor. I'jaz adadi. Adad ni nombor. Iaitu adanya kelompok yang duk mungkin kurang kasih sayang, duk pi kekilit. Ni mungkin tarikh kedatangan Obama ni mungkin dia ambil surah mana, juzuk berapa kan. Tarikh Obama mai berapa bulan, pukul berapa, apa semua sekali dia ambil lah. Tengok ayat Quran sebut tentang kedatangan Dajjal, sama macam tarikh Obama mai. Tak, kita bukan nak depend Obama, tetapi trend-trend menggunakan number juzuk, number surah tidak pernah diajar dan dikenali daripada kalangan salaf. Ini bukan mukjizat, tapi ini satu bentuk kesesatan yang nyata. Sehingga kan ada kelompok dia nak kata Quran tu betul, dia nak kena tunggu dulu kira. Kena betul? Betul. Masa kejadian dengan tarikh tu kena dengan nombor ni, hang cari pi lagu mana memang jumpa. Dia kata betul. Di antara bukti benarnya Quran, dia ceramah kan, adalah apabila kejadian itu telah disebut dalam Quran. Kita kata ayat mana sebut? Benda baru jadi. Dia tak sebut secara jelas, tetapi dia telah mengisyaratkan melalui nombor surah dan bilangan juzuk. Tuan-tuan faham ke tak ni? Hak yang tak sah ni tak betul. Saya kita tapi kata betul pula. Duk pergi catat. Nombor surah ni kita nak abang. Pak tu tak betul. Tapi ada tak kelompok tu? Banyak. Ada saja kejadian pelik, dia kaitkan dengan nombor. Ini yang kita istilahkan dengan iman terkejut. Tahu iman terkejut? Ini saya nak peringat kat tuan-tuan semua ni. Dalam Islam, kalau tuan-tuan tengok, tak ada istilah iman terkejut. Tahu iman terkejut? Rasul-rasul dulu ada. Orang mati boleh hidup, orang buta boleh celek. Iman maknanya dia tengok tu terus dia beriman. Dia terkejut. Kan? Tetapi dalam Rasul kita, dalam sunnah Rasul kita, dakwah, tarbiyah yang mengajak manusia beriman. Sebab itu cerita-cerita merepek ni saya duduk perangat ni. Ahli sunnah tak payah duduk celapak kalut pelik. Awan kalimah Allah. Ini semua dia panggil iman terkejut lah. Dia kata betul Quran. Awak betul Quran memang betul. Awak pasal apa? Hari tu dia kata terbakar. Quran tak terbakar. Kita nak tanya apa tu sebelum ni? Quran tak betul Betul juga. Tapi aku tak berapa nak yakin. Tapi aku pergi tengok yang lain semua terbakar, Quran saja tak terbakar.
Allah, aku lepas-lepas tengok tu beriman sungguh. Tuan-tuan kena loklak sikit ya. Dia kata, hang kira betul ya Quran tak terbakar? Aku pi ke Sabah terbakar habis rumah panjang, Bible tak terbakar. Benda tu bukan pelik. Duk bawah payuk ke duk tak mana tak terbakar. Tu lagu mana tu? Betul ke? Oh, dia mai apa? Taradud. Tak taradud. Betul ke Bible tak terbakar? Betul. Betul lagu mana? Kalau ikut sipir hang, kalau ikut hang punya formula, Bible ni pun ada kemungkinan benar. Boleh jadi juga. Dia terbetul ya orang tu. Sebab itu kita ahli sunnah benda-benda mengarut macam ni tak payah duk. Kita tak nafikan Quran boleh tak terbakar kan. Macam depa kata tu di Aceh masjid tak runtuh apa kebala kan. Tapi benda-benda ni bukan bukti kepada kebenaran Al-Quran. Ini bukan bukti pada kebenaran Al-Quran. Dan satu lagi trend manusia, bila dia nak percaya pada Quran, dia kena tunggu sign kata apa. Sebab itu saya tak berapa bersetuju lah. Duk tak bersetuju saja. Saya tak berapa bersetuju dengan buku Dr. Maurice Bucaille. Tetapi saya baca. Kita tak baca yang manhaj tak clear. Oh, bagus ya. Kita baca manhaj clear. Dr. Maurice Bucaille dia ada tulis satu buku tau. Al-Quran, Bible dan Sains Moden. Kalau tuan-tuan baca dalam buku tu, Dr. Maurice dia buat satu cara, dia bandingkan Quran dan dia bandingkan dengan Bible, dan penentu kepada kebenaran itu adalah sesiapa di antara Quran dan Bible yang tepat dengan sains. So siapa yang menghakimi kebenaran ataupun perkara tu? Sains. Bukan Al-Quran. Pasal Quran betul Bible tak betul sebab dia selari fact tu sama dengan sains. Boleh pakai kaedah ni? Tak boleh. Sebab kebenaran Al-Quran dia tidak berpandukan kepada fakta sains. Ni dalam Quran sebut ni, nanti tu. Dalam Quran sebut kiamat, nanti tu. Dia pun baca-baca, ada teori Big Bang. Benarlah Quran. Kenapa hang kata benar? Kerana sains telah menyebut tentang teori Big Bang. Tetapi perkataan ini keluar daripada sebahagian besar mulut-mulut manusia yang mengaku beriman. Pasal itu ada orang tolak hadis Bukhari tentang lalat. Sebab dia kata tak masuk akal. Itu kita nak cerita bahawa kebenaran Al-Quran bila cerita tentang kiamat, kita tak perlu berharap pada kajian sains. Ni bila kait dengan ni, teori Big Bang ada dah kajian NASA apa kebala ni 2012, ni 2015 tak nak pilihan raya pula, tak ada meletup-meletup ni. Tapi ada juga bagus dia hari tu. Bila tahun 2012 tu ramai juga main masjid. Ada betul? Tak tahulah dia jawab tu melawak ke betul ke. Kita kata bagus ya 2012. Apa maksud dia kita tak tahu lah. Tapi manusia ni. Jadi itu yang pertama. Ada orang yang menafikan kiamat? Ada. Ada. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab dia Al-Aqidah fi Dhaw Kitab was Sunnah Al-Quran, dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dia kata ada 3 golongan bila kita sebut tentang kiamat. Ini kita nak cerita kan. Kita nak cerita fact ni, tuan-tuan kena sedia, kita nak laju sikit. Pertama dia kata mulahidah. Mulhid, golongan etis. Golongan ni memang dia tolak kebangkitan semula apa semua, dia tolak. Dia tak percaya langsung. Yang kedua kata Dr. Umar, dia kata orang yang percaya pada Allah tapi dia tak percaya pada kiamat. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar kata yang ni banyak pada orang kafir. Bila dia tanya tentang kebangkitan semula ni, depa tak berapa nak yakin.
Mati-mati. Pasal itu depa tengok dunia. Pasal itu Nabi kata dalam hadis Bukhari, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Depa percaya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah dan sebagainya. Yang tu depa tak ada masalah. Tetapi untuk beriman bahawa dibangkitkan semula, ditimbang, dihisap, yang ni mereka tak terima. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang kafir menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan semula. Pasal apa tuan-tuan main sembahyang subuh? Pasal tuan-tuan tahu tuan-tuan akan dibangkitkan semula. Dan tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan semua nak masuk syurga, betul tak? Walaupun tuan-tuan tak layak, tapi tuan-tuan nak masuk. Layak tak layak isu lain, isu nak masuk tu. Kan? Dia tanya, hang main sembahyang subuh nak masuk syurga? Aku tak mau masuk syurga. Kata hang main buat apa? Aku main saja, aku main. Aku main kerana Allah. Betul hang tak mau masuk syurga? Dia aku tak mau, aku buat kerana Allah. Ini something wrong. Something wrong. Sahabat, bila sebut tentang kiamat, akhirat, kita akan gambarkan syurga. Tuan-tuan, kita setuju ilmu ni semata-mata untuk bawa kita ke syurga. Bila kita sebut tentang kiamat, tentang akhirat, kiamat ni akhirat lah. Tuan-tuan kena besarkan benda tu dalam hati tuan-tuan. Barulah tuan-tuan boleh tolak dunia. Beriman kepada kiamat bukan beriman semata-mata kiamat ni nanti langit digulung, bumi digenggam, gugur jatuh berguguran, apa semua tu, itu satu bahagian. Tetapi kiamat lebih besar daripada itu. Untuk meletakkan jiwa manusia itu besarnya adalah pada akhirat. Pasal itu kita tengok sahabat berani mati. Tuan-tuan sanggup? Sehingga kan ada orang tanya kepada Nabi, ara'aita in qutiltu fa aina ya Rasulullah? Sekiranya aku terbunuh dalam medan perang ini, di manakah kedudukan aku? Fil jannah. Di dalam syurga. Nabi jawab dalam syurga. Nabi tawarkan syurga. Banyak sahabat yang bertanya, apa yang menyebabkan kami boleh masuk syurga? Bila Nabi kata kat dia, dia duduk dalam syurga, kalau dia mati, dia tahu buah kurma dia. Dia lari masuk, pergi perang. Hatta qutila, sehingga dia dibunuh. Bila kita membaca generasi sahabat yang besar dalam hati-hati mereka akhirat. Dan tuan-tuan yang mai sini ni, kita nampak zahirnya tuan-tuan membesarkan akhirat dan tuan-tuan meninggalkan urusan dunia. Nak letak akhirat tu besar bukan kerja senang. Pasal itu tuan-tuan duk baca pelik kan. Abu Bakar bagi harta, Uthman bagi harta, tuan-tuan tak tahu banyak mana dah bagi harta. Sebab akhirat. Pasal itu kita cerita akhirat ni. Quran kata apa? Mereka akan dibangkitkan dan kami akan beritahu apa yang mereka lakukan. Okey. Kita pergi kepada poin-poin yang terakhir. Macam mana manhaj Al-Quran nak meyakinkan tentang kiamat? Itu yang saya nak sebut dalam isi saya yang tadi. Ini baru isi. Yang tadi tuan-tuan tak ambil tak apa. Yang ni tuan-tuan kena ambil. Pertama, Al-Quran selalu, ini cara macam mana Al-Quran nak convince, nak meyakinkan manusia tentang adanya kebangkitan semula, tentang adanya kiamat. Macam mana Quran manhaj dia nak tarik manusia beriman, akidah manusia kepada kiamat tu macam mana? Satu, Al-Quran menjadikan, selalu menyebut tentang kejadian yang pertama sebagai bukti kebangkitan semula. Ini style, cara Quran. Antaranya tuan-tuan boleh tengok dalam surah Maryam ayat 66. Banyak lagi ayat yang Allah Ta'ala sebut
Bila manusia ragu, manusia tak boleh terima tentang kebangkitan semula, Allah akan apa? Allah akan umpamakan kelahiran yang pertama. Dalam surah Maryam ayat 66, manusia bertanya, apakah setelah kami mati, kami akan dibangkitkan semula, diciptakan seperti mana kami dahulu kala yang sebelumnya itu? Dia bertanya Tuhan. Maknanya dia mempersoalkan. Macam mana Tuhan jawab? Macam mana Tuhan menjawab keraguan yang ada dalam hati-hati orang bukan Islam, hati-hati orang yang menolak kiamat? Quran kata, kami telah wujudkan kamu sebelum daripada kamu ada. Simple. Jawapan Quran simple. Dia kata, bolehkah kita selepas dihancurkan, selepas kita dah jadi tulang belulang, bolehkah kita bangkit balik? Quran kata, daripada tak ada kami boleh adakan. Dan tuan-tuan, benda yang tak ada nak bagi ada susah. Tapi benda yang ada dah, kita nak buat bagi elok balik senang. Macam buat kereta, contoh buat kereta. Daripada tak ada nak buat bagi jadi satu kereta tu susah. Dia hanya kilang tempat-tempat tertentu yang boleh buat kan. Tapi kalau kereta tu dah ada tapi rosak, nak repair balik, yang tu banyak orang boleh buat. Tuhan nak bagi tahu, kalaulah daripada tak ada kami boleh adakan, bagaimana pula benda yang sudah ada hanya untuk dibangkitkan semula. Kan? Nampak? Itu satu contoh. Kedua, cara pengurusi mai, tuan-tuan faham? Ini antara tanda-tanda besar, bukan kiamat, tanda-tanda besar penghujung. Kedua, gaya atau manhaj Quran. Satu, dia sebut tentang dulu kamu tak ada, kami adakan. Kedua, Allah nak menjawab, nak meyakin, nak membantah orang yang meragui tentang kebangkitan semula ni macam mana? Allah bandingkan dengan penciptaan yang lebih susah dengan penciptaan yang lebih senang. Itu cara yang kedua. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mu'min, Allah kata apa? Dan apabila mereka meragui kebangkitan kiamat, lihatlah, Quran suruh lihatlah. Lihatlah apa? Penciptaan langit dan bumi. Al-Imam Ibnul Izz Al-Hanafi, dia mengulas dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Dia kata apa? Dia kata dalam ayat ni, bila manusia meragui kiamat, Tuhan tarik perhatian mereka kepada penciptaan langit dan bumi. Seolah-olah mesej dia, sesuatu benda yang lebih besar, yang lebih sulit, boleh dicipta oleh Allah, apatah lagi benda yang lebih kecil dan lebih mudah daripada itu. Itu satu. Pasal itu banyak ayat yang kita tengok, Allah suruh kita tengok langit, suruh kita tengok bumi. Benda ni lebih besar daripada menciptakan manusia. Lebih susah daripada menciptakan manusia. Tuhan boleh menjadikan dengan sekelip mata. Apakah susah untuk Allah menghidupkan balik manusia? Wa zalika 'ala Allahi yasir. Kan, kita selalu duduk sembang sama-sama kita. Hang boleh buat. Lebih pada ni pun aku boleh buat. Bahasa dia tu. Dia tak baca Quran pun. Tapi cara argument Quran, lebih daripada tu pun aku boleh buat. Takkanlah untuk menghidupkan semula tak boleh buat. Itu satu. Kan? Dan saya kempen pada tuan-tuan ahli sunnah semua ni, belilah kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnul Abil Izz Al-Hanafi. Tak boleh awak Hanafi. Ni akidah bukan fiqh. Dan yang ni dah diterjemah oleh Jakil. Ini satu kitab yang besar. Bila sebut akidah ahli sunnah, antara rujukan mu'tabar di sisi ahli sunnah, akidah At-Tahawiyah. Tanya mana-mana ulama pun dia akan cadangkan beli akidah Tahawiyah. Beli baca. Okey. Ketiga, masih ada lagi masa. Ketiga,
Bagaimana Quran convince manusia untuk percaya pada kiamat, beriman kepada kiamat? Allah selalu menyebut tentang daripada satu keadaan dia boleh jadikan satu lagi keadaan. Contoh dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-10. Kan? Orang-orang yang tidak beriman ni, kan, meragui kebangkitan semula, kiamat ni. Allah kata apa? Dahulu, "Aidza dhalalna fil ard, a inna lafi khalqin jadid." Dahulu kamu dihancurkan, kamu binasa, kemudian kami bangkitkan semula dalam keadaan yang baru. Dan lebih daripada itu, kalau tuan-tuan tengok, Allah telah membuktikan benda ni di dunia lagi. Ni dia bangkitkan manusia yang mati ni, tak gaduh tunggu akhirat. Tu pun tak beriman juga. Saya nak bawa beberapa contoh yang Quran sebut. Pertama, Quran sebut tentang dalam suratul Baqarah ayat 73. Ni cerita hidup bangkit semula, ni bukan cerita akhirat. Dunia lagi Tuhan dah tunjuk dah. Tuan-tuan balik buka dalam suratul Baqarah ayat 73. Cerita tentang Bani Israel. Zaman Bani Israel tu ada satu, kan, nama dia apa? Suratul Baqarah. Apa makna suratul Baqarah? Lembu, kan? Surah lembu. Kan? Lembu. Ada salah seorang daripada Bani Israel tu, cerita dia, banyaklah riwayat Israeliat yang masuk. Tapi Quran sebut, nak tahu siapa bunuh dia. Dia ni mati tau. Kemudian Bani Israel duk cari siapa bunuh dia. Masa tu mungkin tak ada DNA ke, tak ada forensik ke apa. Dia pergi tanya Nabi Musa. Bila tanya Nabi Musa kata, Quran tanya Tuhan nak buat macam mana, nak tahu macam mana. Nabi Musa kata Tuhan suruh sembelih lembu. Bani Israel kata jangan main-main. Bukan nak buat kenduri. Kita nak tahu siapa bunuh. Apa kaitan lembu? Orang main tengok. Tengok iman tu. Siapa bunuh? Pergi sembelih lembu. Tuan-tuan pergi tanya polis, siapa bunuh? Polis jawab, pergi sembelih lembu. Tuan-tuan bila cakap bahasa Quran ni tak apa-apa nak faham. Jadi dia tak pelik, biasa apa pi boleh. Siapa bunuh kawan tu? Pergi sembelih lembu. Pelik mana tu? Jadi Bani Israel tak ada terima. Pendekkan cerita, Allah kata dalam suratul Baqarah ayat 7, Allah kata ambil sebahagian daripada anggota lembu tu, tak disebut ada kata ekor dan sebagainya, pukul orang yang mati tu, dia akan bangkit dan habaq balik. Tapi tuan-tuan jangan praktik lah, ni mukjizat ni Bani Israel punya cerita. Saya guru pergi tibai kan. Nak bagi tahunya bangkit tak? Dia bangkit. Tu bukti tu. Maknanya di dunia lagi Tuhan dah tunjuk bahawa dia boleh bangkitkan manusia. Dan Bani Israel menyaksikan kejadian itu. Tetapi mereka tetap tidak beriman. Kita yang tak tengok pasal itu, iman ni benda yang susah. Setengah-setengah bila dia nak percaya kat tok guru tu, ni kita nak sebut sikit tuan-tuan, manhaj ni. Bila dia nak percaya kat tok guru tu, dia nak tok guru tu buat magic. Dia tuan ustaz. Dia pergi abang kat mufti ke apa. Dia kata makanan nak habis. Ustaz ke mufti ke pi. Pegang periuk, naik balik nasi penuh. Dia kata benarlah ajaran mufti. Dia mau lagu tu. Dia lah ni orang mau lagu tu. Dia kata kita nak hujan kan. Malam ni forum macam mana ni? Jawatan kuasa pun bincang. Tak tahu mai ustaz mana. Mendung berarak berlalu pergi. Dia kata betul perkampungan ni. Ni bukan perkampungan sesak ni perkampungan kebenaran ni.
celah-celah tu mamat mana pi belah pintu gerbang tu pula. Tu sekali dia keluar isu. Tuhan tak redha pada perkampungan tu. Ni dia akan ada ni. Mengkak-mengkak ni. Kan? Dia jadikan benda tu sebagai apa? Penentu kepada kebenaran. Golongan yang paling hulu. Geng mana? Geng tarikat ni. Ada satu cerita kononnya dia kata kan. Dia kata tak tahu betul tak betul, tapi nak sebut pun tak apa nak berani ha. Masih kita tak cek lagi dia punya riwayat dia. Ada satu tokoh besar tarikat ni, dia pergi Indon. Masa tu nak hujan. Tokoh tarikat ni ambil selepang dia tu. Selepang dia. Balin pinik atas bumbung. Hujan tak turun. Hujan tak turun. Jadi pengikut-pengikut tu apa? Macam mana dia kata sesak? Macam mana dia kata tak betul? Tengok hujan tak turun. Dia baru tahu selepang. Belum buka jubah ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok, yang tak ajak benda bodoh ni, yang tak ajak benda mengarut ni, atau bahasa yang elok, benda yang memandulkan akal ini, hanyalah manhaj ahli sunnah di atas kepahaman salaf. Tuan-tuan pergi tangkap mana-mana ustaz mana yang duk cerita benda merepek ni, ahli sunnah. Tapi kalau cerita lu, Tok Syekh tu berjalan, dia bukan kata Tok Syekh tu betul baca Bukhari Muslim. Dia mau benda-benda macam ni. Ni satu. Okey. Tu pun Bani Israel tak tengok. Macam ada satu ustaz dia pergi Mekah. Dia pergi bersandar. Masa tu saya duduk sembang dengan salah seorang ustaz dia di Madinah, Ustaz Rosfan. Dia duduk sembang saya, dia kata ada satu ustaz daripada Kedah mai. Sandak-sandak di Gua Hira. Dia kata terasa lembutnya batu tempat Rasulullah bersandar. Ustaz Rosfan ni dia jenis melawak lebih kurang. Kita pergi hentuk kepala dia tengok, nak tengok lembut tak lembut. Kononnya bila dia pergi bersandar di Gua Hira tu, tempat Nabi bersandar tu, terasa lembut. Batu nak lembut apa? Tapi kalau orang yang tak mengaji manhaj, tak mengaji ahli sunnah ni, lembut. Lepas tu dia pergi pegang, lembut dak. Nak kata kerah, kot sekali orang kata hati hitam. Lembut. Ini semua mazhab menuju 4 belalang. Lembut. Tapi dia pun nak compare, kerah ni kerah. Ini yang kita kata manhaj bodoh ni. Manusia jadi bodoh. Tak nak jadi bodoh. Nak jadi bodoh. Lepas tu dia sembang dengan dia kata kerah aja aku pegang. Bukan masalah batu tu, hati abang tu yang terhijab. Dia fikir tu. Dia fikir tu kan. Okey, tak apa. Tu saya nak bagi tahunya benda ni dah jadi. Demikian juga apabila Allah menceritakan dalam surah Ali Imran ayat 49. Kita baca ayat Quran lah kan, pasal dia tajuk dia, tema dia Quran. Tuan-tuan balik tengok dalam surah Ali Imran ayat 49. Di antara bila Allah sebut tentang mukjizat Isa. Mukjizat Isa, apa dia boleh buat? Pertama dia buat burung tu hidup. Orang yang buta boleh celak. Orang yang sakit kulit boleh lega. Orang yang mati boleh hidup. Orang yang hidup boleh mati, orang tak bagi mukjizat. Dia kata aku boleh buat bagi orang hidup mati. Siapa boleh buat? Hidupkan orang mati kan. Menghidupkan orang mati. Isa boleh buat. Tapi di hujung ayat tu, kalau tuan-tuan buka Ali Imran ayat 49, di hujung ayat tu apa kata Isa? Ini semua berlaku dengan izin Allah. Kan? Jadi nampak? Benda-benda tu Tuhan dah buka hijab dia. Dan disebut dalam Quran. Kita tak tengok, tapi Quran sebut. Quran sebut telah berlakunya kematian hidup semula, kebangkitan hidup semula, orang yang mati hidup semula sebagai bukti mukjizat para rasul, bukti kekuasaan Allah, apatah lagi untuk menghidupkan balik manusia. Dan yang terakhir, Allah umpamakan kebangkitan semula dengan Allah selalu menyebut analogi tanah.
Dalam surah Rum ayat 50, Fatir ayat 9, Fussilat ayat 39, Zukhruf ayat 11. Ini 4 ayat maksud yang sama. Dia tahu tak baca? Oh, semua nak baca, balik pergi buat sendiri. Semua nak suap. Dia tempat kerja sendiri sikit, balik pergi buka tengok. Semua 4-5 ayat yang saya sebut tadi, Quran bagi tahu, satu, umpama tanah yang kering, kami datangkan hujan, kemudian tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian kami boleh menghidupkan yang mati. Apakah susah untuk kami menghidupkan semula yang telah mati? Tentu ingat dia boleh bangkit sendiri. Dia boleh tumbuh sendiri. Allah sebut dalam 4-5 ayat. Perhatikan ni kan, di Perlis ni banyak pertanian kan. Perhatikan siapakah yang menumbuh, pada asalnya tak ada. Dan lebih besar daripada itu, ada kawasan yang tumbuh dan ada kawasan yang tak tumbuh. Sebab apa? Dan kalau tuan-tuan di Perlis ni, sekarang dah tumbuh pokok kurma. Dengan memang tanah Perlis ni tanah berdaulat. Dah pokok kurma tumbuh. Allah nak bagi tumbuh, tak ada masalah. Tetapi bukan sekadar melihat pada kebesaran itu, melihat kepada bagaimana Allah mampu, kudrah dia, maka lebih besar untuk dia membangkitkan semula. Tak dan kita nak tengok apa yang disebut dalam akidah tahawiyah berkaitan dengan beriman pada kiamat. Tetapi akhirnya kesimpulan apa yang saya sebut, 1-2 ayat yang kita boleh ambil. Beriman pada kiamat bukanlah semata-mata kita baca tentang kedahsyatan, azab, tiupan sangkakala dan sebagainya. Dan tuan-tuan tak perlu nak kalut bila berlaku. Tetapi Allah mengajar beriman kepada kiamat untuk kita bersedia dan menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita mengutip pahala sebanyak mungkin, kerana kita akan dipertanggungjawabkan balik. Apabila manusia yakin dengan adanya kebangkitan semula kiamat, maka dia akan mengabdikan diri dia kepada Tuhan. Tapi kalau kita tak boleh terima tentang kiamat, tuan-tuan, apa guna kita semayang? Ada orang kata, dia tahan duduk semayang buat baik ni, betul ke ada? Kalau tak ada, tak kena yo. Tengok macam aku. Puai. Sonok bagi puai. Okey. Tuan-tuan, analogi mudah. Kita buat semayang pun semua. Pasal kita tak ada siapa pun bisa pergi, semua Quran sebut. Tak ada siapa bisa tengok. Dia tak pergi mana 2 minggu tak nampak, pergi umrah, dia dah. Betul, pergi mana? Pergi Punan Agong. Dak. Betul? Pergi mana? Kita bawa balik pergi mana? Hang ikut abang tak percaya. Dia tak abang, pergi mana 2 minggu pun tak nampak, masjid pun tak nampak. Alam kubur. Pergi petang Jumaat itu ni. Oh, betul. Tengok habis. Semua tu tak nak tengok. Kan? Pasal itu Al-Imam Ibn Qayyim kata manusia ni tahap keyakinan dia 3. Ibn Qayyim sebut. Pertama, ilmu yakin. Dia yakin melalui ilmu. Tuan-tuan yakin ni tengok Saya boleh tengok. Hak ustaz sebut daripada awal tadi memang betul. Saya tu yang saya hangguk daripada awal sampai habis tu. Saya betul. Siapa betul? Saya pi dah. Oh. Betul pi dah. Tak ada. Ibn Qayyim kata semua manusia hanya setakat ilmu yakin. Dia yakin kerana Quran sebut. Dia yakin kerana sunnah sebut. Dia sendiri tak pernah tengok benda tu. Kemudian Ibn Qayyim kata dia akan pergi kepada kedua, iaitu ain yakin. Dia tengok. Betul. Jadi kita baca dalam Quran kan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Betul lepas depa tengok absarna, lepas depa tengok. Ibn Qayyim kata naik second stage ainul yaqin. Pergi kepada yakin yang paling besar, haqqul yaqin, bila dia masuk dan dia rasa. Jadi tuan-tuan ni makam tau mana pun berzikir, beringgut masjid-masjid pun ilmu yakinnya. Tapi ada juga
Dia kata Allah dah buka hijab aku dah. Aku dah tengok. Kan? Lepas itu masa hamai tu hang tengok aku macam duk khusyuk pelik. Allah dah buka neraka dan syurga untuk aku tengok. Orang macam ni tuan-tuan pegang tangan dia tengok sejuk ke hangat. Tak ada kita ilmu. Ainul yaqin dan haqqul yaqin apabila kita dibangkitkan semula. Tapi kalau ilmu yakin pun duk was-was ni, aku buat pi. Kalau ada. Kalau tak ada ambil pi. Tapi kita tak rugi kan. Kalau kita buat mangkit-mangkit tak ada sungguh. Mangkit-mangkit tak ada syurga, tak ada neraka, tak mangkit pun. Rugi tak? Tak rugi. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan kalau tak buat tak ada sungguh. Kan? Tuan-tuan tak sembahyang, tak puasa apa semua, mangkit-mangkit tak ada sungguh. Dan memang benda tu ada pun. Masa tu garu tempat tak kata. Kalau pasal tu orang beriman. Beriman ni dia payah tahu sebab apa? Pasal kalimah iman tu payah. Iman ni ghaib tau. Pasal tu Quran bila cerita tentang sifat orang bertakwa, Quran mula dengan apa? Alladzina yu'minuna bil. Sebab apa iman ni berat, susah. Dan Nabi ambil masa yang lama untuk kuatkan iman. Sebab apa? Kerana nak ajak, nak buat manusia percaya benda yang tak nampak. Bukan senang. Pasal itu iman satu benda yang diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Dan yang menarik tuan-tuan mai bukanlah kerana penceramah. Yang menarik tuan-tuan mai bukanlah kerana negeri ini. Yang menarik tuan-tuan mai bukanlah kerana nama ataupun program atau makanan yang disediakan, tetapi kerana tuan-tuan beriman dengan adanya kebangkitan semula, dan ini sebahagian daripada persediaan menghadapi hari kebangkitan itu. Jadi tuan-tuan beriman pada kiamat yang tuan-tuan mai. Tapi janganlah buat lok-lok pula. Balik lagi tengok orang tak mai hampir tadi. Tak pi. Teruk orang ni. Tak beriman pada kiamat. Oh, dia mungkin belajar, mungkin dia tengih terus. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.